Official TV. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Welcome back to my YouTube channel. Video kali ini kita akan membahaskan taman tema terbiar paling menyeramkan di seluruh dunia. Sebelum kita teruskan dengan topik kali ini, yang belum lagi subscribe channel ini, subscribe sekarang. Taman tema atau taman-taman hiburan adalah satu tempat yang menyeronokkan dan dinikmati oleh hampir semua peringkat umur. Tidak kira apa jua permainan yang disediakan, taman tema selalunya tidak menghampakan dan sering menjadi tempat tumpuan keluarga untuk meluangkan masa bersama. Namun, sekiranya taman tema ini tidak digunakan untuk jangka masa yang lama, ia boleh menjadi tempat yang menyeramkan dan menakutkan. Ada beberapa sebab taman tema menjadi terbiar, antaranya adalah kurang pengunjung, muflis atau menyebabkan kematian. Berikut adalah beberapa taman tema terbiar paling menakutkan di dunia dan bukanlah tempat bagi mereka yang lemah semangat. Laluan ke taman tema Land of Zots ini sendiri sudah boleh membuatkan orang berasa seram. Land of Zots dibuka pada tahun 1970-an di Carolina Utara dan merupakan taman tema terbesar di situ. Malangnya taman tema itu tidak dapat bertahan lama dan ditutup dalam tempoh hanya 10 tahun selepas dirasmikan. Sejak beberapa bulan sebelum taman tema itu dibuka lagi, pihak pengurusnya mempunyai masalah dengan hutang. Akhirnya, dengan hutang yang meningkat dan tanpa dana yang cukup untuk taman tema itu, Land of Zots terpaksa ditutup. Kini, dengan tumbuhan yang semakin tumbuh di sekitar taman itu, menjadikannya seperti satu nostalgia berhantu. Sekali pandang, outpost yang terletak di Korea Selatan ini benar-benar menyeramkan. Taman tema terkenal di Asia yang mempunyai kisah tragedi di sebaliknya. Pada awal tahun 90-an, satu nyawa telah terkorban akibat kemalangan yang berlaku di taman tema itu, namun tiada permohonan maaf atau pembayaran ganti rugi yang dibuat. Pada tahun 1999, taman tema itu sekali lagi menyebabkan kemalangan maut dan seorang kanak-kanak perempuan maut akibat salah satu permainannya tercabut keluar. Pemiliknya pula menghilangkan diri selepas kejadian. Taman tema itu akhirnya diarahkan untuk tutup atas faktor keselamatan. Kini taman tema terbiar itu kelihatan sangat menakutkan. Gulliver Kingdom merupakan salah satu taman tema paling aneh di Jepun. Taman tema ini mempunyai satu struktur gergasi yang diikat di tanah. Adaptasi dari kisah dongeng Gulliver Travel. Taman tema yang dirasmikan pada tahun 1998 itu hanya mampu bertahan selama 3 tahun sahaja apabila ia ditutup terus pada tahun 2001 akibat kekurangan pelancong. Antara masalah yang menyebabkan kurangnya pelancong berkunjung ke taman tema itu adalah disebabkan terletak bersebelah hutan terkenal di Jepun sebagai hutan bunuh diri. Salah satu sebab adalah kerana taman tema itu terletak berdekatan dengan bandar Kamekuisiki, di mana tempat asalnya kumpulan ajaran sesat Aum Shinrikyo yang pernah melancarkan serangan ke atas Jepun pada tahun 1995. Tempat ini merupakan sebuah taman hiburan yang dimiliki oleh syarikat Six Flags. Taman tema ini telah dibeli oleh syarikat itu melalui panjakan pada tahun 2002 sehingga 2009. Namun taman tema itu tidak dapat bertahan lama kerana kawasan itu telah dilanda oleh taufan Katrina yang memusnahkan sebahagian besar New Orleans pada bulan Ogos 2005. Berikutan tragedi itu, panjakan yang dibuat kepada Six Flags itu telah ditamatkan kerana taman tema itu terjejas teruk dan tidak boleh beroperasi. Taman tema itu kemudian dimiliki oleh Lembaga Pembangunan Industri New Orleans. Malangnya tiada kerja baik pulih yang dilakukan sehingga hari ini. Kini ia menjadi tempat tema tinggal yang pemandangannya sangat menakutkan. John Lang adalah salah satu taman tema terbaik dan terbesar di Kansas sehinggalah ia ditutup secara rasmi pada tahun 2006. Taman tema itu bertahan selama 55 tahun lamanya sejak ia dibuka pada tahun 1949. Pada awalnya ia ditutup setelah berlaku kemalangan pada permainan Ferry Wheel apabila seorang kanak-kanak perempuan jatuh pada ketinggian 30 kaki dan mengalami kecederaan teruk. John Lang kemudiannya ditutup untuk tujuan penambahbaikan. Selepas itu taman tema ini dibuka semula pada tahun 2015, namun hanya beberapa bulan selepas ia dibuka semula, satu ribut taufan telah merosakkan beberapa permainan penting. Akibat daripada bencana ini, taman tema ini ditutup terus. Kini, taman tema yang tidak lagi dikunjungi itu akan membuatkan anda berasa seram berada di dalamnya. Trade Park adalah taman tema hiburan paling banyak dikunjungi di Jerman dengan 1.5 juta pengunjung setiap tahun. Taman tema yang dibuka pada tahun 1969 ini mempunyai keluasan sebanyak 29.5 hektar. Taman tema ini sebelum diberi nama Spec Park ia dikenali sebagai Kulturpark Planet Berlin. Setelah sekian lama, jumlah pengunjung yang datang ke taman tema itu semakin berkurangan.
Taman tema ini kemudian dijual kepada Norbert Wade. Nama Wade mempunyai sejarah hitam apabila 10 tahun sebelum itu salah satu taman temanya di Hamburg mengalami kemalangan paling teruk dalam sejarah taman tema Jerman, menyebabkan 7 nyawa terkorban dan 15 lagi cedera. Pada tahun 2001, pengunjung yang hadir di Speck Park hanyalah 400,000 orang sahaja. Disebabkan taman tema itu hampir muflis dan kehilangan pemberi dana, ia akhirnya ditutup pada tahun berikutnya. Kini taman tema ini kelihatan terbiar dan menyeramkan. Takakano Green Line ini adalah taman tema tinggal yang menyeramkan dan merupakan salah satu tempat berhantu di Jepun. Taman tema ini terletak kira-kira 250 km dari utara Tokyo. Taman tema ini dibuka pada tahun 1973 dan hanya bertahan selama 2 tahun sahaja sebelum ia ditutup. Tidak diketahui punca mengapa ia dihentikan, namun ramai berpendapat ia disebabkan beberapa kemalangan maut yang terjadi. Akan tetapi taman tema ini dibuka semula pada tahun 1986 setelah melalui proses penambahbaikan, tetapi tidak juga bertahan lama kerana ia ditinggalkan terbiar semula pada tahun 1999. Persaingan hebat taman tema lain di Jepun menyebabkan Takakanuma Green Line ini tidak dapat bertahan. Kini apa yang tinggal hanyalah permainan usai yang ditumbuhi tumbuhan liar dan pokok-pokok menjalar. Keadaan di sini sangat menyeramkan. Banyak orang yang mengatakan mengalami beberapa peristiwa aneh semasa melawat taman tema terbiar ini. Lake Dorez Water Park dianggap sebagai salah satu taman tema terbengkalai paling menakutkan. Taman tema ini terletak di selatan California yang dibina oleh seorang ahli perniagaan tempatan bernama Bob Brace. Nama taman tema ini diberi sempena nama isteri Bob iaitu Dolores. Taman tema ini dibuka pada tahun 1962. Ini merupakan taman tema air pertama di Amerika Syarikat. Namun malangnya bagi taman tema air ini apabila popularitinya semakin malap dan jumlah pengunjung yang datang juga semakin berkurangan. Keadaan bertambah teruk apabila seorang pekerja di situ lumpuh akibat jatuh daripada salah satu gelongsor air di taman tema itu. Setelah taman tema air itu ditinggalkan sepenuhnya, pelbagai cerita aneh dan menyeramkan berlega di kalangan penduduk di selatan California. Kini taman tema itu kelihatan menyeramkan dan sebahagian besar kawasan itu telah dijual kepada beberapa pemaju yang berbeza. Taman tema Cik Flower Lake Park ini terletak di Ohio, daerah Medina, dan dibuka pada tahun 1878 lagi. Taman tema ini telah bertahan selama 100 tahun sebelum ia yang ditutup pada tahun 1978. Salah satu sebabnya adalah kerana penjualan alkohol tanpa lesen di premis itu. Taman tema itu ditutup secara senyap tanpa ada sebaran hebahan media. Bukan itu sahaja, punca taman tema ini ditutup. Salah satu punca utama adalah kerana kekurangan pengunjung yang hadir akibat persaingan yang sangat tinggi, seperti taman tema Cedar Point dan taman hiburan Cowken Lake Cake yang terletak berhampiran. Disebabkan kebanyakan permainan di Cik Flower Lake ini sudah ketinggalan zaman, para pengunjung memilih untuk berkunjung ke taman tema yang lebih baru. Kini, taman tema ini terbiar selama 40 tahun tanpa disentuh. Kini taman tema itu menjadi kawasan terbiar dan menyeramkan. Taman tema Bob Block ini dianggap antara taman tema terbiar paling menakutkan di dunia. Taman tema ini telah dibuka pada tahun 1998 di Pulau Bois Blancs, Ontario, dan berakhir pada penghujung bulan 1993. Suatu masa dahulu, taman tema ini juga mempunyai perkhidmatan feri yang hebat. Ini menjadikan tempat ini sebagai nostalgia hebat walaupun kebanyakan strukturnya telah musnah. Kini semua struktur bangunan dan permainan di sini sudah tidak lagi berfungsi, menjadikannya tempat yang begitu menyeramkan. Walaupun terdapat banyak rancangan untuk taman tema ini diubah suai dan dibuka semula, namun semuanya terhenti apabila pemiliknya, itu Michael McDermott, telah terlibat dalam satu kemalangan jalan raya yang teruk. Setelah itu, segala impian Michael untuk membina semula terpaksa dilupakan dan tempat ini menjadi kawasan tinggal yang pasti akan memberikan rasa serang pada sesiapa yang mengunjungnya. Taman tema Mimala yang dibuka pada tahun 1970-an ini merupakan taman tema pertama dan terbesar di negara Malaysia. Terletak di Gombak, Taman tema Mimala merupakan tempat tumpuan pengunjung terutamanya warga Kuala Lumpur ketika itu. Taman tema Mimala yang merupakan singkatan kepada perkataan Malaysia in Malaysia Land ini mempunyai beberapa tarikan utama. Antaranya ialah paparan gelongsor air gergasi kolam rendah terbesar Asia Tenggara ketika itu. Taman yang dipenuhi model haiwan prasejarah bersaiz besar ada banyak lagi. Malangnya, taman tema yang menjadi kebanggaan negara Malaysia sebelum adanya Sunway Lagoon atau Waterworld of Tambung ini ditutup ekoran kejadian maut seorang warga Singapura pada tahun 1993. Kini setelah hampir 25 tahun ianya ditutup, Mimala semakin dilupakan. Apa yang menjadi buah mulut mengenai taman tema terbiar ini adalah kisah seram atau mistik yang menyelubunginya. Pada pendapat korang semua, taman tema manakah yang paling menyeramkan di dunia ini? Sila komen di bahagian komen di bawah. Yang belum lagi subscribe channel ini, subscribe sekarang.
Sampai jumpa lagi di next video. Part 2 Official TV.